Assalamualaikum semua. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sihat dan diberkati Allah. Hari ini, kita akan berbincang tentang ilmu tafsir Al-Quran. Ilmu yang menerangi jalan hidup kita dan menjadi panduan sepanjang zaman. Tanpa tafsir, kita hanya membaca tanpa memahami mesej mendalam Al-Quran, seolah-olah berjalan dalam gelap tanpa cahaya. Sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat berusaha memahami setiap ayat, bertanya terus kepada baginda untuk mendapatkan penjelasan yang tepat. Inilah permulaan disiplin tafsir yang diwarisi hingga kini, berkembang dari generasi ke generasi. Tafsir adalah alat untuk mengeluarkan mutiara panduan hidup dari Al-Quran, membimbing kita dalam setiap aspek kehidupan. Para ulama terdahulu mengorbankan hidup mereka untuk menyusun kitab-kitab tafsir, mengkaji bahasa, sejarah, dan hadis dengan penuh dedikasi dan kesungguhan. Usaha mereka adalah amanah besar untuk generasi seterusnya, agar ilmu ini tidak terputus dan sentiasa berkembang. Tafsir menjadi tulang belakang tamadun Islam, melahirkan ilmu-ilmu lain seperti fiqh, akidah, dan pelbagai cabang ilmu pengetahuan. Apabila umat memahami Al-Quran melalui tafsir yang benar, mereka menjadi kuat, bersatu, dan dihormati di mata dunia. Sebaliknya, jika pemahaman kabur, umat akan lemah, mudah terpengaruh, dan kehilangan arah. Menghidupkan budaya mengkaji tafsir adalah kewajiban kita hari ini, agar generasi akan datang tidak terputus dari sumber ilmu yang agung ini. Di era digital, maklumat di hujung jari memberi peluang dan cabaran baru kepada ilmu tafsir, membuka ruang untuk lebih ramai mengakses ilmu. Bagaimana memastikan tafsir kekal relevan untuk generasi muda yang dibesarkan dengan teknologi dan dunia digital yang pantas berubah? Mari kita lihat bersama bagaimana tafsir berkembang dari kaidah klasik ke pendekatan moden agar cahaya Al-Quran terus bersinar menerangi kehidupan kita semua. Dalam tradisi tafsir klasik, terdapat dua jalan utama yang menjadi asas dalam memahami Al-Quran, yaitu tafsir bil mathur yang berlandaskan riwayat dan sumber-sumber yang sahih, dan tafsir bil ra'i yang menggunakan akal dan ijtihad dalam menafsirkan ayat-ayat suci. Tafsir bil mathur hanya mengambil sumber yang benar-benar sahih, seperti Al-Quran, hadis Nabi, serta pandangan para sahabat dan tabi'in. Kitab-kitab seperti tafsir Al-Tabari dan tafsir Ibn Kathir menjadi contoh utama pendekatan ini dan sering dirujuk oleh para ulama. Pendekatan ini sangat menekankan keaslian makna ayat serta meminimumkan unsur pendapat pribadi dalam penafsiran. Sementara itu, tafsir bil ra'i pula memberi ruang kepada penggunaan akal, logik, dan ijtihad, namun tetap dipandu oleh prinsip-prinsip syarak yang kukuh. Ahli tafsir yang memilih pendekatan ini mesti mahir dalam bahasa Arab, usul fiqh, dan pelbagai ilmu berkaitan Al-Quran. Pendekatan ini sangat penting untuk menjawab persoalan-persoalan baru dan isu-isu kontemporari dalam masyarakat Islam hari ini. Contoh karya agung tafsir bil ra'i ialah tafsir Al-Razi dan tafsir Al-Baidawi, yang terkenal dengan kedalaman analisis dan keluasan ilmu. Tafsir Al-Razi misalnya, menggabungkan unsur logik, falsafah, dan juga sains dalam penafsirannya, menjadikan ia sangat relevan sepanjang zaman. Kedua-dua pendekatan ini sebenarnya saling melengkapi. Satu menjaga keaslian dan kesinambungan tradisi, satu lagi mengembangkan relevansi dan kefahaman baru. Gabungan tafsir bil mathur dan bil ra'i membentuk asas kukuh untuk memahami Al-Quran secara menyeluruh dan mendalam. Perpaduan kedua-dua pendekatan ini memastikan tafsir sentiasa segar, relevan, dan mampu menjawab cabaran zaman. Inilah kekuatan dan keunikan tradisi tafsir Islam yang terus hidup hingga hari ini. Kita kini di era digital, maklumat pantas, perhatian mudah terganggu. Generasi muda dibesarkan dengan teknologi, cara berfikir mereka berbeza. Cabaran utama, bagaimana sampaikan mesej Al-Quran dengan menarik dan mudah difahami. Internet penuh maklumat, tapi tidak semuanya sahih. Generasi muda sukar membezakan sumber betul dan salah. Ulama dan institusi Islam perlu menyediakan platform digital yang dipercayai dan menarik. Audien moden bertanya tentang isu semasa, kesehatan mental, perubahan iklim, ekonomi digital. Tafsir klasik tidak membincangkan isu ini secara langsung, jadi ijtihad baru diperlukan. Kita perlu gabungkan ilmu tradisional dan pemahaman dunia kontemporari. Teknologi boleh jadi jawaban. Video, animasi, podcast, aplikasi interaktif. Bayangkan aplikasi Al-Quran 3D, data statistik, penjelasan ulama hanya dengan satu klik. Teknologi ini sudah ada. Tugas kita menggunakannya secara kreatif dan bertanggung jawab. Inilah cara mendekatkan Al-Quran ke hati generasi baru.
Dalam Al-Quran terdapat muqatta'at, huruf-huruf misteri di permulaan 29 surah, seperti Alif Lam Mim Yasin. Ulama berbeza pendapat tentang maksudnya, namun yang paling masyhur hanya Allah yang tahu. Muqatta'at mengajar kita sifat rendah diri. Ada perkara di luar jangkauan akal manusia. Namun, usaha mengkaji hikmahnya tetap berjalan. Kini muncul bidang kajian keajaiban numerik Al-Quran atau ijaz adadi. Corak matematik dalam Al-Quran menunjukkan susunan ayat dan huruf bukan kebetulan. Contohnya, keseimbangan jumlah perkataan dunia dan akhirat, syaitan dan malaikat. Muqatta'at mungkin kunci kepada struktur matematik surah-surah tertentu. Pengkaji moden menggunakan teknologi untuk mengira kekerapan huruf dan menemui corak menakjubkan. Era digital membuka pintu baru untuk membuktikan kebenaran Al-Quran melalui bahasa matematik. Teknologi moden membolehkan kita menganalisis Al-Quran secara statistik dengan pantas dan tepat. Dahulu, mengira jumlah perkataan atau huruf memakan masa bertahun-tahun. Kini, hanya beberapa saat. Komputer membolehkan kita mencari corak dan hubungan tersembunyi dalam teks Al-Quran. Pangkalan data lengkap Al-Quran boleh dianalisis dengan perisian khas. Analisis numerik ini bukan menggantikan tafsir tradisional, tetapi memperkayakan pemahaman kita. Corak matematik yang ditemui menguatkan keyakinan bahawa Al-Quran bukan ciptaan manusia. Kajian muqatta'at sangat mendapat manfaat daripada teknologi. Kekerapan huruf dapat dikira tepat. Hasilnya sering menunjukkan corak signifikan secara statistik. Teknologi kini seperti mikroskop membolehkan kita melihat keajaiban tersembunyi dalam Al-Quran. Mari kita selami beberapa contoh keajaiban numerik Al-Quran yang ditemui melalui analisis moden dan teknologi masa kini. Penemuan ini telah membuka mata ramai terhadap keunikan struktur kitab suci ini. Nombor 19 menjadi tumpuan utama. Jumlah surah dalam Al-Quran ialah 116, iaitu 19 kali 6, dan Bismillah pula terdiri daripada 18 huruf. Corak ini berulang dalam pelbagai aspek. Keseimbangan juga jelas. Perkataan dunia dan akhirat masing-masing disebut 115 kali, seolah-olah menekankan keseimbangan hidup dan akhirat dalam ajaran Islam. Menariknya, lelaki dan perempuan disebut 23 kali setiap satu. Dan jika digabungkan menjadi 46, sama dengan bilangan kromosom manusia, satu fakta yang hanya diketahui sains moden. Daratan disebut 12 kali, lautan pula 32 kali. Jumlah ini hampir sama dengan nisbah sebenar permukaan bumi, menunjukkan ketepatan luar biasa. Kajian terhadap muqatta'at, yaitu huruf-huruf misteri di awal surah, juga mendedahkan corak matematik yang luar biasa dan sukar dijelaskan secara kebetulan. Contohnya, surah Kaf bermula dengan huruf Kaf yang muncul sebanyak 57 kali, yaitu 19 kali 3 dalam surah tersebut. Surah Asy-Syura juga mengandungi huruf Kaf sebanyak 57 kali. Menambah lagi keunikan pola ini. Jika digabungkan, kedua-duanya berjumlah 115, sama dengan jumlah keseluruhan surah dalam Al-Quran. Satu kebetulan yang sangat luar biasa. Corak matematik ini terlalu konsisten dan teratur untuk dianggap sekadar kebetulan semata-mata. Namun, jangan lupa bahawa tujuan utama Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup, bukan sekadar keajaiban angka atau statistik. Keajaiban numerik ini menjadi bukti tambahan yang menguatkan kebenaran dan keaslian Al-Quran sepanjang zaman. Ia juga menarik minat golongan yang mengagungkan data, logik dan sains, serta membuka ruang dialog antara agama dan sains moden. Allah menzahirkan mukjizat ini pada zaman manusia mencari bukti logik dan saintifik agar tiada alasan untuk menolak kebenaran. Semua ini mengajak kita untuk mengkaji Al-Quran dengan lebih serius, mendalam, dan penuh rasa ingin tahu. Era moden melahirkan pendekatan baru memahami Al-Quran, khususnya muqatta'at dan struktur matematik. Dua pendekatan menarik, teori kerangka Al-Quran TQK dan tafsiran simbolik Sam Gerrans. TQK menekankan analisis numerik. Percaya Al-Quran punya kerangka matematik kompleks. Komputer digunakan untuk mengkaji hubungan nombor ayat, surah, dan kekerapan huruf. Muqatta'at dianggap sebahagian kod matematik yang menjaga struktur Al-Quran. Sam Gerrans pula menumpukan fungsi simbolik muqatta'at. Setiap huruf punya makna linguistik dan teologi. Contohnya, alif melambangkan keesaan Allah, lam merujuk perintah atau utusan. TQK mencari bukti kuantitatif, Gerrans mencari makna simbolik. Satu membuktikan keaslian Al-Quran, satu lagi memahami mesej mendalam. Kedua-duanya memberi perspektif unik dan berharga.
Bagaimana jika kita gabungkan pendekatan numerik dan simbolik? Gabungan ini memberi kefahaman holistik, seperti melihat berlian dari pelbagai sudut. Analisis numerik mendedahkan data, analisis simbolik memberi makna. Contohnya, kekerapan huruf kaf dalam surah Kaf disokong makna simboliknya. Pendekatan bersepadu ini sesuai untuk generasi muda yang suka ilmu pelbagai disiplin. Al-Quran boleh difahami melalui logik, keindahan bahasa, dan spiritualiti serentak. Gabungan kepakaran matematik, bahasa dan tafsir membuka ufuk baru pemahaman Al-Quran. Ia membina jambatan antara iman dan akal, tradisi dan kemodenan. Inilah jalan menuju pemahaman yang seimbang dan matang. Al-Quran sentiasa relevan untuk semua zaman. Perjalanan tafsir Al-Quran sangat dinamik, bermula dengan riwayat dan akal, kini berkembang dengan teknologi. Pendekatan moden seperti analisis numerik dan simbolik memperkayakan tradisi, bukan meruntuhkannya. Setiap generasi membongkar rahasia Al-Quran sesuai dengan tahap ilmu dan teknologi mereka. Gabungan klasik dan moden, riwayat dan data, akal dan teknologi adalah kunci masa depan tafsir. Kita perlu lahirkan mufasir yang mahir dalam sains data, linguistik, dan komunikasi digital. Mereka akan menyampaikan mesej Al-Quran dengan cara paling berkesan. Marilah kita dekati Al-Quran dengan hati terbuka dan minda ingin belajar. Jangan sekadar membaca, tetapi fahami dan amalkan ajarannya. Matlamat kita mencari keredaan Allah dan menjadikan Al-Quran cahaya hidup. Semoga Allah memberkati usaha kita semua. Wallahualam. Baiklah, sebagai penutup, mari kita fikirkan balik perjalanan tafsir Al-Quran ini. Satu perjalanan yang bermula berabad-abad dahulu dan kini berada di persimpangan tradisi dan inovasi. Gabungan ilmu klasik dengan teknologi canggih telah membuka pintu baharu untuk kita memahami mesej Al-Quran yang tak lapuk dek zaman. Bayangkan masa depan di mana para ilmuwan yang lengkap dengan analisis data terkini, kecerdasan buatan, dan alat linguistik bekerjasama untuk merungkai misteri mukataat dan keajaiban angka dalam Al-Quran. Platform digital menjadikan penemuan ini mudah diakses oleh semua orang, memupuk komuniti pembelajar dan pemikir global. Namun, di tengah-tengah kemajuan teknologi ini, hati tafsir tetap tidak berubah untuk mencari keredaan Allah dan menerangi hidup kita dengan petunjuknya. Sama ada melalui manuskrip lama atau algoritma moden, intipatinya terletak pada pembelajaran yang ikhlas, refleksi, dan amalan. Semasa kita melangkah ke hadapan, marilah kita menerima kebijaksanaan masa lalu dan janji masa depan. Semoga kita dapat memupuk generasi baharu ilmuwan yang mahir dalam tradisi dan teknologi yang akan terus membongkar rahsia Al-Quran untuk generasi akan datang. Terima kasih kerana menyertai kami dalam penerokaan ini. Semoga Al-Quran sentiasa menjadi cahaya panduan kita dalam dunia yang sentiasa berubah ini. Bab 1. Pengenalan. Seratuan 1 latar belakang. Kajian tafsir kontemporari. Tafsir Al-Quran sebagai disiplin ilmu yang bertujuan memahami makna dan mesej teks suci Islam telah melalui pelbagai fasa perkembangan sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masihi. Pendekatan tradisional tafsir seperti tafsir bil mathur berdasarkan riwayat daripada Nabi, sahabat dan tabi'in, dan tafsir bil rai berdasarkan pemikiran rasional dengan syarat tertentu telah menjadi asas yang kukuh dalam memahami Al-Quran. Contohnya, tafsir Jami' al-Bayan oleh Imam Al-Tabari, 923m, menekankan periwayatan, manakala tafsir Al-Jalalain oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti lebih ringkas dan berorientasikan linguistik. Namun, dalam era kontemporari, cabaran baharu muncul akibat perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan keperluan untuk menangani isu-isu moden seperti bioetika, perubahan iklim, dan globalisasi. Pendekatan tradisional, walaupun kaya dengan konteks sejarah dan linguistik, seringkali terhad dalam menyokong analisis yang melibatkan perspektif saintifik atau matematik. Sebagai contoh, tafsir klasik mungkin tidak dapat menjelaskan hubungan antara struktur teks Al-Quran dengan pola numerik atau simetri matematik yang kini dapat dikesan melalui teknologi analisis data. Selain itu, audiens moden yang terdedah kepada pendekatan saintifik dan logik menuntut tafsir yang bukan sahaja berasaskan tradisi, tetapi juga relevan dengan realiti semasa. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pendekatan tafsir kontemporari dapat mengintegrasikan kaedah tradisional dengan alat analisis moden, seperti pengkomputeran dan analisis data, untuk mendedahkan lapisan makna Al-Quran yang lebih mendalam.
Pendekatan ini bukan bertujuan menggantikan tafsir klasik, tetapi untuk melengkapinya dengan perspektif yang sesuai dengan perkembangan intelektual dan teknologi abad ke-21. 1.2. Kepentingan mukataat dan ijaz adat dalam era digital. Mukataat, yaitu huruf-huruf terpencil seperti Alif Lam Mim, Yasin, dan Kaf yang terdapat pada permulaan 29 surah dalam Al-Quran, telah lama menjadi fokus kajian kerana sifatnya yang misterius. Ulama klasik seperti Imam Al-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menyatakan bahawa mukataat mungkin berfungsi sebagai cabaran kepada keupayaan manusia untuk menandingi keajaiban Al-Quran atau sebagai penanda struktur teks yang unik. Namun, makna sebenar huruf-huruf ini kekal sebagai rahsia ilahi yang mendorong pelbagai tafsiran daripada pandangan mistik hingga analisis linguistik. Dalam era digital, kemajuan teknologi seperti kuasa pengkomputeran, algoritma canggih, dan perisian analisis teks telah membolehkan pengkaji meneliti mukataat dari sudut yang lebih empirikal. Sebagai contoh, analisis berangka dapat mengira kekerapan huruf dalam mukataat, seperti berapa kali huruf alif muncul merentasi surah tertentu, atau mengenal pasti corak numerik seperti hubungan antara jumlah huruf mukataat dengan bilangan ayat dalam surah yang berkaitan. Konsep ijaz adat, mukjizat berangka, pula merujuk kepada keajaiban matematik dalam Al-Quran. Seperti bilangan surah 111 yang merupakan hasil darab 11 tambah 6, keseimbangan bilangan perkataan tertentu. Contohnya, perkataan hari muncul 365 kali, sejajar dengan bilangan hari dalam setahun, atau simetri dalam struktur ayat. Teknologi digital juga memungkinkan analisis struktur Al-Quran pada skala yang lebih besar, seperti hubungan antara nombor halaman dalam Mushaf Uthmani Standard dengan kandungan teks. Sebagai contoh, halaman 441 dan halaman 2622 2KM Statistik 1 telah dikembangkan dalam beberapa kajian sebagai mempamerkan corak matematik yang menarik. Pendekatan ini bukan sahaja memperkaya pemahaman terhadap keajaiban Al-Quran, tetapi juga menyokong usaha dakwah dengan menyediakan bukti empirikal yang boleh diterima oleh audiens moden yang cenderung kepada logik dan sains. Dalam konteks ini, mukataat dan ijaz adat menjadi jambatan antara keimanan spiritual dan ketepatan saintifik, menegaskan keunikan Al-Quran sebagai teks ilahi. 1.3. Objektif dan soalan penyelidikan. Kajian ini mempunyai beberapa objektif utama yang direka untuk memajukan pemahaman Al-Quran dalam era digital. Pertama, ia bertujuan untuk meneroka metodologi baharu dalam tafsiran Al-Quran yang menggabungkan analisis berangka, struktur teks, dan tradisi tafsir klasik. Pendekatan ini bertujuan untuk melengkapkan kaedah tradisional dengan alat analisis moden, seperti perisian pengiraan data dan visualisasi, untuk mendedahkan corak yang tidak kelihatan melalui kaedah manual. Kedua, kajian ini berusaha untuk mendedahkan aspek tersembunyi dalam struktur Al-Quran, khususnya melalui analisis mukataat dan keajaiban numeriknya, yang dipercayai menyimpan petunjuk tentang ketepatan ilahi teks suci ini. Ketiga, kajian ini melakukan analisis perbandingan antara dua pendekatan kontemporari yang inovatif, teori kerangka Al-Quran dan pendekatan Sam Gerrans. TQK menekankan analisis berangka dan struktur matematik, seperti hubungan antara bilangan ayat, surah, dan nombor halaman, serta kekerapan huruf dalam mukataat. Sebaliknya, pendekatan Sam Gerrans memfokuskan pada fungsi simbolik mukataat, melihatnya sebagai kunci organisasi yang memandu pembaca melalui struktur dalaman surah. Dengan membandingkan kedua-dua pendekatan ini, kajian ini bertujuan untuk menilai bagaimana pendekatan berangka dan simbolik boleh saling melengkapi dalam memperkaya tafsiran Al-Quran. Soalan-soalan penyelidikan utama yang membimbing kajian ini termasuk: bagaimanakah pendekatan berangka TQK dapat mendedahkan corak struktur yang memperkuatkan pemahaman tentang keajaiban Al-Quran seperti simetri matematik atau hubungan numerik dalam mukataat? Apakah peranan simbolik mukataat menurut pendekatan Sam Gerrans? Dan bagaimana huruf-huruf ini mempengaruhi koheren dalaman surah dari segi tema dan naratif? Bagaimanakah perbandingan antara TQK dan pendekatan Gerrans dapat menyumbang kepada pembangunan metodologi tafsir yang lebih menyeluruh, relevan, dan sesuai dengan keperluan audiens moden dalam era digital? Adakah integrasi antara analisis berangka dan simbolik dapat menghasilkan tafsir yang lebih holistik, yang mengimbangi dimensi spiritual, linguistik, dan saintifik Al-Quran? Melalui penyiasatan ini,
Kajian ini berharap dapat menyumbang kepada khazanah ilmu tafsir dengan menawarkan perspektif baharu yang menggabungkan ketepatan saintifik dengan kepekaan spiritual. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kajian ini juga bertujuan untuk memudahkan akses kepada pemahaman Al-Quran yang lebih mendalam. Bukan sahaja untuk sarjana, tetapi juga untuk masyarakat umum yang ingin menghayati keajaiban kitab suci ini.